Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-72 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibn Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya bahawa ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membicarakan dengan panjang lebar berkenaan dengan golongan Yahudi, maka dimulakan di sini perbicaraannya tentang golongan Nasara pula. Maka Allah perihalkan tentang salah satu kumpulan dalam kalangan Nasara yang mana mereka mengatakan bahawa sesungguhnya Allah itu atau Tuhan itu ialah Al-Masih ibn Maryam. Ini merupakan suatu kata-kata daripada satu golongan Nasara yang dipanggil sebagai Al-Yaqubiyah, kerana mereka mengatakan bahawa sungguhnya Maryam telah melahirkan Tuhan, dan dikatakan mereka menyatakan bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersatu dalam jasad atau zat Isa alaihi salam. Dan pada perkataan laqad kafara mengandungi maksud sumpahan, bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, sesungguhnya demi Allah telah kufurlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimasukkan dengan al-kufr di sini, iaitu pada perkataan kafara, ialah menyembunyikan sesuatu kebenaran, satrul haq, menyembunyikan kebenaran dan mengingkarinya, serta terjerumus dalam kebatilan dan kesesatan. Maka ia bermaksud sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, demi Allah sungguhnya telah kufurlah golongan Nasara itu yang berkata-kata dengan suatu kata-kata yang dusta, yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah, Tuhan yang berhak disembah, ialah Al-Masih ibn Maryam. Dan Allah telah menegaskan kata-kata ini dengan suatu sumpahan yang tersirat di sebalik kalimah laqad. Kerana golongan Nasara itu telah tersesat jauh dalam memuja Nabi Isa alaihi salam dan meletakkan baginda di tempat yang bukan selayaknya bagi baginda. Seperti mana golongan Yahudi juga telah tersesat jauh
dalam mengkufuri Nabi Isa sendiri dan menyifatkan Nabi Isa dengan beberapa sifat yang sama sekali tidak ada kena-mengena dengan baginda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dan merakamkan kata-kata Nabi Isa sendiri alaihi salam dalam menyanggah golongan yang menjadikan baginda sebagai Tuhan. Lalu Allah berfirman, wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Bermaksud, dan Nabi Isa AS Al-Masih telah menafikan, telah menolak golongan yang menyifatkan baginda sebagai Tuhan, yang memberikan sifat uluhiyah kepada baginda. Apa kata baginda? Wahai Bani Israel, sembahlah Allah sahaja, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apa jua pun. Dialah Tuhanku, Allah lah Tuhanku yang telah menjadikan aku, yang telah memimpin dan mendidikku, dan Allah jugalah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan memberikan pelbagai rezeki berupa kebaikan kepada kamu. Bermaksud golongan Nasara itu berkata apa yang mereka katakan, sedangkan Nabi Isa sendiri telah berlepas diri daripada tanggungjawab terhadap apa yang dikatakan oleh mereka itu. Dan Nabi Isa AS telah mengungkapkan kepada Bani Israel tatkala Allah mengutuskan baginda kepada mereka, sembahlah kamu wahai Bani Israel kepada Allah, hanya kepada Allah, yang mana Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan pada perasa Rabbi wa Rabbakum itu merupakan suatu penegasan dalam bentuk hujjah yang mampu memusnahkan atau mampu menolak sama sekali apa yang dikatakan secara dusta dan secara sesat oleh golongan Nasara itu. Kerana Nabi Isa AS tidak membezakan di antara dirinya dan orang lain dalam kalangan Bani Israel dalam tanggungjawab menyembah, beribadah, berubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Allah yang Maha Pencipta, yang menjadikan baginda, mencipta baginda dan mencipta manusia-manusia yang lain dan mencipta segala sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fungsi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ummah, kepada kita sebagai umat baginda. Dan antara tugas kita ialah untuk menyucikan segala kesesatan akidah yang datang daripada Yahudi dan Nasara, dan menyucikan juga para rasul yang diutuskan Allah kepada mereka, bahawa apa juga kesesatan yang dilakukan oleh golongan Bani Israel ini tidaklah menjadi tanggungjawab para rasul yang telah Allah utuskan kepada mereka, kerana para rasul itu sendiri telah menafikan, telah menolak apa yang menjadi pegangan kegolongan yang sesat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang apakah yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam memberi amaran kepada Bani Israel, kepada Nasara, yang berkaitan dengan perbuatan mensyirikkan Allah. Lalu Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka frasa ini jelas menunjukkan kepada kita Allah ingin memberikan suatu alasan atau memberikan suatu sebab mengapa hanya perlu dan wajib menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud Nabi Isa AS Al-Masih menyatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, kerana sesungguhnya Allah itu dalam apa juga keadaan. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan apa jua pun dalam beribadah atau dalam penyembahannya, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan ke atasnya, mengharamkan ia daripada memasukinya disebabkan kesyirikan dan kekufurannya,
mengharamkan ia daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma'wahumun nar. Sebaliknya Allah menjadikan tempat kembalinya, iaitu kembalinya orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu itu, an-nar, neraka yang selayaknya dan bukannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sesiapa jua pun dalam kalangan manusia atau sesiapa jua untuk menjadi ansar, untuk menjadi penolong mereka, penolong yang boleh menyelamatkan mereka daripada apa yang sedang mereka alami, iaitu kesesatan dan juga terjerumusnya mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, frasa ini merupakan suatu amaran keras daripada Allah terhadap orang yang melakukan syirik, sama ada merujuk kepada situasi atau konteks ayat ini, iaitu golongan Bani Israel, maupun difahami secara umum kepada sesiapa juga yang terjerumus dalam jenayah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia datang dalam bentuk menyatakan apakah tempat atau destinasi akhir bagi golongan yang melakukan kesyirikan ini, kesengsaraan dan azab yang tidak terperi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara hukuman yang bersifat negatif terhadap orang musyrikin, iaitu diharamkan mereka daripada syurga, dan juga hukuman yang positif, iaitu tetapnya mereka diteruskan ataupun dipastikan kekal mereka di dalam neraka. Dan ia merupakan suatu petunjuk betapa besarnya jenayah orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa seriusnya kata-kata mereka yang batil terhadap sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, yang mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan kepada betapa jahilnya mereka dan bodohnya mereka dalam perbuatan itu. Adapun kalimah az-zalimin merujuk kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menyatakan bahawa Allah itu ialah Al-Masih ibn Maryam. Dan harus juga difahami bahawa az-zalimin ini merujuk kepada setiap orang yang zalim. Zalim kerana mensyirikkan Allah, zalim kerana kufur kepada Allah, dan pastinya kerana syirik merupakan suatu kezaliman yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada frasa innahu may yusyrik billah hinggalah ke akhir ayat ini mempunyai kebarangkalian bahawa ia adalah daripada kalam ataupun kata-kata Nabi Isa alaihi salam yang dinyatakan atau dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebut sebentar tadi. Dan boleh jadi juga ada kebarangkalian juga bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagai penegasan terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia boleh difahami dengan kedua-dua maksud ini. InsyaAllah akan kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.